Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat thayyibah iman. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi akan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya membenarkan lidahnya, maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu pun yang dia kehendaki. Musnad Abu Ya'la. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah dan beritahulah berita gembira ini kepada orang lain bahawa sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus pasti akan memasuki syurga. Musnad Ahmad, Tabrani, Majma'uz Zawaid. Solat berjemaah. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan berasa kagum terhadap seorang penggembala kambing yang berada di puncak bukit melaungkan azan dan menunaikan solat. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, lihatlah kamu semua kepada hamba-Ku itu, dia melaungkan azan dan iqamah serta bersolat kerana takut kepadaku. Aku telah ampunkan hamba-Ku itu dan tentukan kemasukannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa pada dua waktu tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika peperangan sedang marak. Hadis riwayat Abu Daud. Ilmu dan zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesiapa daripada kalangan kamu bermimpi dengan mimpi yang baik, maka mimpi itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas mimpi tersebut dan hendaklah dia memberitahu orang lain tentang mimpi yang dilihatnya itu. Sekiranya dia bermimpi mimpi yang buruk, maka itu ialah daripada syaitan, dan hendaklah dia berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan mimpi itu, dan janganlah dia memberitahu mimpi itu kepada sesiapa pun, maka mimpi yang buruk itu tidak akan memudaratkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan untuk berlindung daripada keburukan mimpi itu, hendaklah dia ucapkan a'udzubillahi min syarriha, saya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan mimpi ini. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik ialah daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara mimpi yang buruk yang menakutkan ialah daripada syaitan. Apabila sesiapa di kalangan kamu bermimpi yang tidak elok, maka apabila terjaga hendaklah dia membuat isyarat ludah ke arah kirinya 3 kali, dan hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan mimpi itu, maka mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ikram muslimin, kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebatang pokok yang selalu menyusahkan orang-orang Islam, lalu datang seorang lelaki menebang pokok itu, maka lelaki itu akan masuk syurga kerana perbuatannya itu. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, ingatlah sesungguhnya engkau tidaklah lebih baik daripada orang yang berkulit putih, dan tidak juga lebih baik daripada orang yang berkulit hitam, melainkan engkau lebih afdal daripada orang lain hanya dengan sifat takwa. Hadis riwayat Musnad. Ikhlas, iaitu riya.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari beliau pergi ke masjid dan mendapati Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sedang duduk di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Lantas beliau bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu menjawab, "Perkara yang menyebabkan aku menangis ialah sesuatu yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat riya yang sedikit pun adalah syirik. Sesiapa yang memusuhi mana-mana wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengajak Allah Subhanahu wa taala berperang dengannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cintakan orang-orang yang baik, bertakwa lagi tersembunyi, iaitu orang-orang yang apabila tidak datang mereka tidak akan dicari, apabila datang mereka tidak dialu-alukan dan tidak dikenali. Hati-hati mereka ialah pelita-pelita petunjuk. Dengan sebab nur hati mereka dapat menjaga agama. Mereka dapat keluar terselamat daripada golongan taufan fitnah." Ibnu Majah. Dakwah dan tabligh, fadilat keluar ke jalan Allah SWT, ayat-ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Anfal ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka beroleh keampunan dan rezeki yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 74. Waqala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Surah Taubah ayat 20 hingga 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan serta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang hanya memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga. Mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan di sisinya pahala yang besar. Surah Taubah ayat 20 hingga 22. Meninggalkan perkara sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan penyaksian palsu dusta dan orang yang apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya sahaja tanpa tertarik sambil menjaga kehormatan diri. Surah Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila mereka mendengar perbualan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya. Surah Al-Qasas ayat 55. InsyaAllah apa yang kita dengar hadis tadi kita amalkan dan sampaikan kepada orang yang tiada dalam majlis ini.